وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا في سحل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب Al-Aliyyil Azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita dalam keadaan penuh dengan nikmat, menjadikan kita mampu untuk bernafas dan menggerakkan segala anggota badan, dan menjadikan kita mencerap segala panca indera, dan Allah Ta'ala menjadikan kita pada hari ini bersama-sama menunaikan salat maghrib secara berjemaah, dan Allah kekalkan kita berada dalam majlis ilmu. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga limpah kurnia nikmat dan rahmah kepada para tabi'in, juga ulama-ulama muslimin dan muslimat yang mengikut akal baginda sehingga ke hari kiamat, insya-Allah. Jadi insya-Allah malam ini sama-sama kita membukakan kitab Faridatul Faraid fi ilmi aqaid pada bicara ilmu tauhid. Sebelum saya nak masuk apa cerita dalam kitab ini, saya nak kupas sedikit tentang doa yang saya bacakan. Itu dah cerita belum? Belum cerita? Bukan kat sini. Muka macam sama dah kat lain Okey, tak apa. Jadi saya kupas sikit lah, mungkin orang pelik. Ustaz baca doa apa tadi Ustaz? Kan? Jadi kita kena jelaskan. Cerita dia tadi, doa yang saya bacakan sebentar tadi, saya akan mulakan setiap majlis ilmu dengan membacakan Wirdul Imam Ali Abu Bakar As-Sakran. Itu satu wirid yang dibaca oleh ulama, namanya Ali Abu Bakar As-Sakran atau As-Saggaf. Dan doa ini adalah satu doa untuk melindung diri dan melindung segala apa yang kita berada di situ. Dan Allah Ta'ala jadikan doa ini adalah satu bentuk doa untuk melindung daripada perkara yang nampak dan perkara yang tidak nampak. Yang nampak, yang tak nampak, nampak. Sebelah, cuba tengok sebelah dia. Ada nampak, ada tak nampak kan. Sebelah nampak kan. Yang tak nampak ada juga kan. Ada. Dan doa ini juga ada doa untuk melindungi akidah ahli sunnah wal jamaah al-asyairah wal maturidiyah. Itu doa dia. Dan dalam doa ini ada menyebut tentang Allahumma in ahadun aradani bisu. Ya Allah, Allahumma in ahadun, jika ada seseorang berkehendak, aradani, berkehendak ia, bisu, dengan kejahatan, minal jinni, dari jin, wal insi, daripada manusia, wal wuhush, juga daripada binatang buas, au syaitanin, atau daripada syaitan, au sultanin, atau pada sultan penguasa yang zalim, au waswas, ataupun syaitan waswas. Waswas ni dia bukan penyakit. Kita tahu penyakit waswas kan. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab, penyakit dinamakan wiswas, yang disebabkan oleh syaitan waswas. Syaitan waswas menyebabkan penyakit
Wiswas tapi faham je lah tu kan. Kita Melayu kena waswas je lah, senang faham je. Aw waswasin fardut nazarahum fintikas. Kembalikan balik kepada mereka. Mana kata ini dahsyat juga ni, doa pantul. Siapa nak buat benda buruk maka dia mendapat balasannya. Tu doa dia. Sebab tu pada sebelum tu saya baca surun sampai saya pusingkan. Betul? Anda nampak tadi? Kenapa buat macam tu? Itu kaedah ulama meletakkan dalam kitab Syawarikul Anwar. Siapa di kitab boleh cari kitab Syawarikul Anwar. Dan saya dapat doa ni secara ijazah daripada anak murid yang menyusun kitab ini. Siapa dia? Yang menyusun kitab ini Syekh Muhammad Syekh Dr. Muhammad Profesor Dr. Muhammad Alawi Al-Maliki. Dia seorang ulama di Mekah Al-Mukarramah. Dan dia ada anak murid Syekh Fuad Kamaluddin. Kalau kenal lah Al-Maliki juga. Dia memberikan ijazah ini dalam keadaan kita diberitahulah. Kita buat apa? Sur tu sebab apa? Pagarkanlah. Itu isyarat untuk memagar diri. Boleh jelas Faham tak ni? Dah faham Itu kaedah lah. Tak buat tak apa. Tak buat pun tak apa. Dah kita dapat ijazah macam tu, kita ikutlah. Nak macam mana cakap lagi? Kan? Tu dia. Okey. Setakat ni ada soalan? Ya? Buat kat rumah. Pagar rumah boleh. Ini kalau ada satu dan TikTok ada seorang ustaz ni yang selebriti juga, dia merawat. Dia guna doa ini juga. Wirid Alia Baqa Sakran. Dia ada wirid ni. Dia kalau betul baca kat rumah, ni cerita sini habis sini. Sini habis sini. Kalau baca kat rumah, kalau betul ada benda, ada perkara yang tak nampak ke benda nak mengganggu kita, boleh gegar rumah. Kalau ada lah, tak ada tak apa, insyaAllah. Dan biasa kalau saya merawat pun, saya akan membacakan doa inilah. Jadi kalau ada masa sebaca tadi, nak tanya jugalah ni. Kalau masa sebaca tadi, ada rasa tak sakit-sakit badan kat belakang ke, rasa nyuk-nyuk ke? Ada? Rasa berat, rasa ngantuk dia, macam rasa ngantuk je. Macam ramai juga nampak dia. Ini tengok keadaan, ngantuk dulu keadaan. Memang letih ataupun memang ada. Kalau tu kita cerita belakang lah. Panjang pula cerita hari ni. Nak buka kitab tak habis-habis. Dah lah sebulan sekali kan. Jadi kita kena laju sikit lah. Faham tak tu? Jadi boleh baca. Mana-mana nak baca kat kebun ke mana ke, bagus baca doa ni untuk melindungi diri. Kalau kata memang betul. Kalau baca 3 kali ada benda boleh lari. Saya pernah baca dekat seorang ustaz ni. Dia sendiri pun tak tahu dia terkena. Dia baca semuntah dia. Ni. Power doa ni. Boleh amalkan. Dalam kitab apa? Syawarikul Anwar. Boleh tengok Kalau ada kitab boleh, insya-Allah. Kalau tengok internet pun ada lah. Kalau nak tengok boleh follow saya tak apa. Dah follow belum? Nak follow apa? Kalau FB ada yang satu tu yang biru ni tak boleh sebab saya sedang live TikTok ni. Tengah live juga boleh? Dia minta izin live lupa nak. Dia live ni ni masjid lain kan. Okey. Jadi kalau nak follow saya di TikTok boleh follow Pertubuhan Pencinta Ilmu. Bukan nama saya lah, saya bawah Pertubuhan Pencinta Ilmu. Saya pengurusi untuk pertubuhan tersebut. Jadi saya live untuk itulah. Boleh jadi kalau nak tengok nanti kita letak dalam ni. Tapi sebelum tu kena follow. Dah follow belum Tak bawa handset balik ni ingat. Siapa tak follow kurang berkat, faham tak? Tak adalah mana rugilah tak dapat ilmu. Kadang-kadang saya live setiap malam. Hampir setiap malam kecuali tempat tu tak ada line internet. Tak ada live lah. Okey. Boleh tengok insya-Allah. Dan sekarang ni pun sama sekarang ni saya tengah banyak membuka ke kitab Kifayatul Muhtaj. Mana-mana surah masjid saya buka kitab Kifayatul. Tapi saya akan baca dulu kitab ni. Saya ingat kalau sempat kita baca kitab. Siapa pernah tengok kitab ni? Kifayatul Muhtaj. Siapa pernah dengar? Ada?
Kifayatul Muhtaj pada bicara tentang Isra' wal Mi'raj. Kan kita sekarang ni dalam masih orang lingkup dah buat belum sini? Isra' Mi'raj. Dah. Cerita apa itu? Ialah kisah Isra' Mi'raj, kita tahulah. Panjang ni kitab ni, kita cerita sikit lah. Kitab ni la ilaha illallah. Kalau baca ni 3 tahun nak habis. Dia banyak cerita. Ini antara kitab yang khusus dalam menceritakan berkenaan Isra' wal Mi'raj. Kifayatul Muhtaj, tulisan susunan Syekh Daud Al-Fatani. Dan Syekh Daud ni dia ambil daripada satu kitab Arab namanya kitab Syarah Ahmad Dardil. Itu kitab besar Arab. Tapi telah Melayu ini sangat detail. Kalau nak cerita bab Isra' Mi'raj, ni buka kitab ni. Detail. Dalam ni cerita macam mana Nabi Isra' dan di Mi'rajkan. Dalam ni ada doa jin ifrit. Tahu jin ifrit tu? Tak tahu tak? Ada doa yang kan ada cerita kan yang Nabi tengah Isra' dikejar ifrit dari belakang. Kan ada doa yang Jibril ajarkan. Dah amal belum? Dah amal lagi. Dah itu Isra' Mi'raj cerita bab apa? Tak ada tahu je, takut kita ulang balik ke apa. Cerita apa itu? Tak ingat. Berapa hari lepas? Semalam? Seminggu dah? Seminggu tak ingat. Sikit. Ada siapa-siapa ingat? Senyap betul ni. Bayi hidup gini. Betul saya kata. Sebab itu saya cadang lah kalau boleh lah lepas ni kalau ada ceramah ke apa, saya cadang ustaz bawa kitab. Jadi bila ada bawa kitab, kita boleh rujuk balik. Faham tak faham ni? Jadi sebab itu kalau Isra' Mi'raj, kau boleh ustaz kitab mana nanti senang nak rujuk. Atau apa sajalah. Kalau contoh akan datang ni ada apa? Maulidur Rasul. Tu bawa kitab juga. Bawa sedap. Sebab tak payah cerita semua. Cerita mana yang perlu. Tapi kalau cantik ada rujukan. Itu kaedah orang belajar. Sebab ini kata guru saya. Kalau nak pandai, kena buka kitab. Kalau ceramah umum je, dia susah nanti. Ni saya cerita sini pun, saya terasa sedih. Saya dulu memang saya belajar, sampai boleh mengajar ni, bukan ngajar lah, malu nak ngaku mengajar. Sampai boleh baca kitab. Saya bukan ustaz, saya tukang baca kitab. Faham Ustaz tak layak, malu kita. Tapi saya kata memang kerja saya ialah tukang baca kitab. Tapi Alhamdulillah, macam mana saya boleh baca kitab? Melalui belajar di masjid dan surau saja. Bukan saya ada pengajian. Tahu kan saya dah kenal diri belum itu? Belum kenalkan diri Dah kenal lah. Saya, degree saya apa? Tak ingat apa cerita balik Degree saya pendidikan kimia. Saya cikgu kimia. Masters dalam counselling. PhD counselling. Latar belakang tak ada agama. Tapi ada tauliah mengajar. Jangan risau, insyaAllah. Tak kena tangkap. Ada tauliah mengajar agama di Johor. Dah pergi test dah, Alhamdulillah. Lepas. Dan nak cerita dia tu, macam mana saya boleh mengajar kitab ni, antaranya saya belajar di masjid dan surau saja. Sebab tapi syarat dia, kalau duduk masjid surau, syarat dia kena buka kitab. Baru cepat. Tak kisah dalam kitab, pernah buka kitab ni tak? Kitab Pelita Penuntut, terjemah Risalah Ta'limul Muta'allim, Tariqut Ta'lim. Cuba ulang balik. Tak apa tak ya. Dalam kitab ni dia cerita ada orang tu umur dia 40 tahun. Ada sini. Lebih kurang lah, umur 40 tahun. Lebih tak masalah, ada dah cerita kitab ni. Umur 40 tahun dia belajar 40 tahun. Lalu lepas belajar 40 tahun boleh mengajar 40 tahun. Nak cerita apa? Tak kisah umur kita berapa, kalau nak belajar insya-Allah boleh dapat. Tapi syarat kena ada kaedah yang betul. Dan kita ni cerita kaedah belajar agama. Kaedah belajar macam mana teknik-teknik belajar. Tapi nak ada 40 tahun tu tak lama lah kejap ni. Tapi kita nak faham satu perkara. Makin banyak kita belajar ilmu, Allah panjangkan umur kita. Jadi kalau nak panjang umur, antaranya kaedah dia belajar ilmu.
Dan orang belajar ilmu, insya-Allah otak dia Allah jaga. Antaranya penyakit tua bila kita dah ni adalah penyakit nyanyuk. Tahu tak nyanyuk? Pernah tengok? Saya pernah tengok lah, saya pernah menjaga orang macam tu. Jadi saya nampak kesian kadang-kadang. Kita kesian ke anak-anak. Bila orang nyanyuk ni, anak tak tahan. Betul tak betul? Tak tahu tak apalah, nanti cuba tengok kalau ada cari. Buka dalam internet ke apa, tengok macam mana. Tak tahan. Dia perangai dia dah lain macam dah. Macam budak-budak kan, dia dah lupa dan sebagainya. Jadi bila keadaan tu berlaku, anak kadang-kadang buat dosa. Marah, tinggi suara, ada berlaku. Kita doa lah supaya kita jangan sampai jadi nyanyuk. Kalau mati je lah. Jangan sampai mati dan sakit nyanyuk ni. Kita nyusahkan orang, kadang-kadang dosakan anak kita. Betul. Berlaku. Jadi antara kaedah dia, selain doa tu kita belajar ilmu. Boleh? InsyaAllah. Banyak sangat kita nak buka malam ni. Kita nak buka ni? Dah, cukup. Ada soalan lagi? Panjang cerita. Sebelum nak baca kitab ni, biar lepas dulu hajat di hati. Ada? Tak ada? Boleh mula? Boleh mula. Kau apa dah? Ish. Kejap ni, macam tak cakap lagi ni. Baru mula rasa. Kita apa? Kita buka Kita buka sama mana itu? Mam? Sama mana itu? Siapa ada buka kitab? Sama mana itu? Fardu Ain. Tak masuk lagi kitab? Tak masuk lagi. Baru Fardu Ain. Allahu Akbar. Tak masuk lagi kitab. Tak apa. Kita baca kitab sikit hari ni insya-Allah. Okey, mari kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini risalah yang amat kecil yang dinamakan dia dengan Faridatul Faraid fi ilmi aqaid, yakni Faridatul Faraid, permata yang bernilai. Fi ilmi aqaid, pada bicara ilmu tauhid. Aqaid ni akidah lah, pegangan akidah. Pada bicara ilmu tauhid, iaitu ilmu usuluddin, usul asas ad-din, agama, asas dalam agama. Jadi ini antara, kalau dalam kitab pelita penuntut dicerita apa? Perkara yang pertama yang kita kena belajar adalah ilmu asas dalam agama. Yang tu kita masuk apa itu? Tentang fardu ain. Sebab apa? Fardu ain ialah perkara yang wajib bagi tiap-tiap mukallaf. Siapa mukallaf? Kita semua. Bagi tiap-tiap kita. Jadi siapa meninggalkan belajar ilmu fardu ain, hukum dia berdosa. Siapa yang belajar, hukumnya dapat pahala. Boleh faham ni? Tu penting. Haram belajar, haram meninggalkan belajar ilmu fardu ain. Kalau kita tak kuasai lagi. Sampai dalam kitab Siyarus Salikin menyebutkan, barang siapa yang menyebutkan dirinya belajar ilmu fardu kifayah sehingga meninggalkan ilmu fardu ain, maka berdosa belajar ilmu. Belajar ilmu fardu kifayah tu berdosa. Orang jangan main-main. Kitab apa? Siyarus Salikin, sadaran daripada kitab Ihya Ulumuddin bagi Imam Al-Ghazali. Tu kalau yang tu ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Falibani. Siyarus Salikin, dia ada pendek sikit, Hidayatus Salikin. Jadi nak cerita tu apa? Penting belajar ilmu asas agama. Sebab saya risau zaman sekarang ramai kita belajar kadang ilmu tinggi-tinggi. Bab asas tak lepas. Risau tak? Risau gitu. Batu kena cari. Kalau rasa tak sempat, kalau dapat sampai tahap kena cari lah. Cari luar. Betul. Saya dulu memang, kalau dululah ada masa kita pergi jumpa, kejar ustaz. Tapi kita kejar fardu ain. Sebab kadang-kadang bila kat masjid dia ada macam-macam pengajian, tapi kita nak fokus dulu biar settle satu-satu. Dan antara yang paling utama dalam ilmu fardu ain, ingat 3 perkara. Apa dia? Tauhid, fiqh, tasawuf. Mana perkara yang pertama sekali adalah tauhid. Jangan main-main. Sebab itu ilmu tauhid kena belajar betul-betul sampai lepas.
Nak lepas macam mana? Kita ambil sikit boleh tak? Anak-anak ni baca dah tajuk ni, kita buka sikit kita pelita penuntut. Okay, saya ambil sikit pada muka surat yang ke-10. Biar sikit-sikit boleh sikit-sikit gitu. Muka surat ke-10, ambil ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 baris daripada atas. Nak cerita sikit tentang penting sangat ni. Faslun fi ikhtiyaril ilm wal ustazi wasyariki wathubati alaih. Ini suatu fasal pada menyatakan memilihkan ilmu dan guru dan taulan dan menyatakan ketetapan atas ilmu. Ni apa tajuk ni? Tentang kaedah nak pilih ilmu. Kaedah nak pilih guru. Ada kaedah ni. Bukan semua. Sekarang kan tengok kat TikTok, ramai sesat. Betul sah. Saya keluar je dengar macam fardu ain, rupanya jauh tersimpang. Baik. Sebab itu kalau tengok TikTok ke apa, tengok dia buka kitab. Kata buka kitab tak ya. Tengok pula kitab tu kitab ahli sunnah ke tak. Macam mana tahu ahli sunnah? Search internet cakap. Dan mesti dia baca dia punya tu daripada kitab, bukan cara fikir. Kadang dia mengajar sifat 20. Tapi dia bahas dia tu lain macam sikit. Ada. Berlaku. Saya nak sebut nama cerita belakang lah. Tapi betul ada. Jadi sebab itulah setiap apa yang kita cakap tu ada sandaran. Sebab saya tu baca senang. Bukan saya punya lah. Kerana perkataan saya ialah apa yang saya bacakan daripada perkataan ulama. Apa dia? Kitab ulama. Mari kita dengar. Sayugia bagi yang menuntuti ilmu itu, bahawa memilih ia daripada tiap-tiap ilmu itu akan yang terlebih eloknya dan yang dihajatkan kepadanya pada pekerjaan agamanya pada ketika sekarang dan yang dihajatkan kepadanya pada masa lagi akan datang. Apa kata kitab ni? Kitab ni kata, kalau nak pilih ilmu yang terbaik, yang elok. Macam mana elok tu? Yang sangat dihajati untuk kita buat pada masa sekarang dan untuk kita buat masa akan datang. Apa dia tu? Mana kata yang kita nak guna praktik dalam hidup kita. Ilmu agama apa? Ni sebut. Dan bahawa mendahului ia. Dan yang paling utama, yang paling ke depan, yang wajib kita tekan akan ilmu tauhid. Ni sebut kata ni. Kadang saya boleh tengok nanti. Ilmu apa? Ilmu tauhid. Ni nak kena push lebih. Kena tekan lebih ni. Kalau tak tekan yang ni kita risau. Sebab apa? Benda ni kadang-kadang kita rasa macam senang. Tapi kadang-kadang banyak terlepas pandang. Nanti kemudian cerita. Kita dengar kita kata kitab ni. Dan mengenal ia akan Allah Ta'ala dengan dalil. Mana kata sekaligus bila belajar ilmu tauhid, apa yang kita kena buat ialah mengenal ia akan Allah Ta'ala dengan dalil. Kalau belajar sifat 20 saja tanpa dalil, tak lepas. Mesti ada dalil. Dalil apa? Dalil ijmali. Jangan tak susah. Bukan tinggi-tinggi, yang rendah-rendah saja. Tak susahlah, senang je. Nanti kita akan belajar. Jangan risau. Ni bagi dulu rasa. Nak bagi faham. Penting duduk dalam majlis ilmu pada malam ini. Apa kita cerita tentang ilmu tauhid. Kerana bahawasanya iman orang yang taklid. Ingat tak saya pernah cerita kan? Taklid. Kan? Saya cerita kat sini. Kan kat sini. Yang saya cerita buat taklid tu. Bukan juga. La ilaha illallah. Kat lain muka macam sama lah. Bukan dia mungkin orang duduk masjid ni muka memang berseri-seri semua muka sama je tengok. Saya masjid lain, saya kata masjid tu bukan juga. Tapi masjid tu bukan juga. Masjid mana sebenarnya? Banyak masjid kita dah pergi kata bukan. Tak, dalam mimpi tak ada. Kita baca kitab. Okey, itu taklid. Taklid ni apa? Boleh rujuk. Ni boleh buka. Kitab Mataf. Kita tak lompat sikit boleh tak? Lompat sikit. Ada Mataf Faridah kan? Okey, buka. Muka surat yang keempat. Ambil muka surat 4.
Jumpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 baris daripada bawah. Muka surat 4. 10 baris daripada bawah. Jumpa tak? Ni tidak saya nak cakap dengan TikTok je. Follow jangan lupa tak follow. Sebab ramai yang 50 lebih dah ni tapi tak follow lagi. Follow sekarang insya-Allah okey. Dia dah kena cakap, dia orang tak follow. Okey, sama-sama. Sabar ni. Ni 10 baris. Jumpa. Dan wajib. Betul? Jumpa tak tu? Jumpa. La ilah. Buka surat 4. 4 dia tengok kat atas ni. Atas ni nombor 4. Sekejap saya kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okeylah, 9. 9 baris. Patut tak jumpa. 9 baris daripada bawah. Bawah dia sikit. Dan wajib. Boleh? Jangan risau. Kita baca perlahan-lahan. Saya kata, Ustaz, saya tak pandai jawi. Jangan risau. Saya dulu, masa belajar masjid, masa saya mula-mula belajar, pun tak pandai. Saya baca jawi merakak. Tapi bila guru baca, kita tengok, lama-lama boleh dapat. Ni tak tipu ni. Ini kita sebab kita kebesaran tulisan jawi ni. Dia kadang-kadang mula-mula memang tak nampak sangat, tapi bila biasa guru cakap tengok, insya-Allah dapat. Boleh? Follow. Dah ramai tak follow lagi ni. Tak nampak orang follow. Tak apa, teruskan Dan wajib pula atas mukallaf. Siapa mukallaf? Kita semua. Sebagai wujub aini. Fardu ain. Wujud tu wajib lah. Wajib aini. Mengetahuikan dalil atas tiap-tiap suatu daripada yang wajib dan yang mustahil dan yang jaiz. Apa dia? Dia kata apa? Wajib kita tahu dalil atas perkara wajib, mustahil harus. Apa jaiz tu harus? Apa yang wajib tu? 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat harus bagi Allah. Dengan dalil. Kalau tak tahu dalil, mari tengok. Baca dulu. Kita jangan bagi jawapan dulu, baca betul-betul. Supaya tiada jadi ia muqallid. Tadi jumpa dia perkataan dia. Muqallid. Muqallid apa dia? Iaitu orang yang jazam ia dengan perkataan orang yang lain dengan ketiadaan mengetahui dalilnya. Kelaju sangat. Slow sikit lagi. Muqallid. Muqallid iaitu orang yang jazam ia. Jazam tu apa dia? Pegang, putus, tak berubah. Pegang, putus, tak berubah. Itu namanya jazam. Muktamad. Pegang suruh tak. Kalau kata B tak. Saya kata A. Ni ustaz ni kata A lah. Takkan B lah. Dia pegang habis. Itu jazam nama dia. Dengan perkataan orang lain. Maknanya contohlah mana-mana ustaz kita pegang perkataan ustaz tu. Contoh pegang ustaz tu. Tapi masalah dia satu perkara. Dengan ketiadaan mengetahui dalil. Dia betul. Ustaz cerita tu mungkin betul. Tapi cerita dia kita tak tahu dalil. Pada perkara merupakan tauhid. Fiqh lain. Fikih. Tahu fikih? Contoh kita mazhab apa? Syafi'i. Jadi kalau mazhab Syafi'i, kita kena pegang apa yang ada pada mazhab Syafi'i. Kita bertaklid. Ni muqallid ni. Bertaklid juga. Muqallid pada mazhab Syafi'i. Pada fikih, kita boleh bertaklid. Tapi pada tauhid, tak boleh taklid. Kena ada dalil. Tapi dalil ini bukan dalil Al-Quran dan hadis. Bukan sampai kita kena hafal Al-Quran, hafal hadis. Kalau kita imam je lah boleh buat. Kita nak ngafal sakit juga cerita. Kita faham. Bukan senang nak ngapal ni. Dia tak yang ngapal. Dia faham. Supaya teguh hati kita. Contoh. Nanti kita bagi contoh ni. Sabar tu. Biar baca biru. Boleh? Jadi senang. Dia bukan dalil panjang-panjang. Dia pada akal saja. Okay. Dan telah bersalah-salahan ulama
pada kufur muqallid itu. Setengah ulama kata kufur. Kalau belajar tauhid tak tahu dalil hukumnya, itu dahsyat sangat hidup ni. Ramai ni. Siapa sini tahu dalil? Wah, susah juga nak cerita ni. Betul. Tak cerita orang lain yang saya dulu macam tu juga. Kita pun tak, kenapa kita tak tahu? Kita belajar dah. Mungkin tak tekan betul. Mungkin kita belajar kadang tu ingat tak ingat. Tapi bila rasa penting, maka kita kena betul-betul. Kena betul-betul. Jadi setengah ulama kata, dahsyat kalau kata kufur. Dan ketiadaan kufurnya. Ada juga kata tak kufur. Jangan pegang satu je. Tengok habis dulu. Baca habis. Jangan balik awal. Tengok. Boleh tak baca habis sikit ni? Baru azan boleh tak? Boleh. Sebab saya pun nak kena go awal juga ni. Minta maaf boleh tak? Boleh? Dan qaul yang sahih bahawasanya mukmin, Allah Akbar, sedap sikit hati. Dia kata apa? Qaul yang sahih, yang banyak dipegang ulama, yang utama apa dia? Mukmin, beriman. Tapi jangan berhenti kat situ, tambah sikit lagi. Serta berdosa. Serta dan berdosa. Bukan mukmin saja, maksudnya tak tahu dalil, berdosa. Dengan sebab meninggalkan akan belajar. Sebab apa? Sebab tak belajar. Benda ni wajib belajar, tapi kita tak belajar, kita belajar benda lain. Ataupun kita sibukkan diri kita dengan perkara yang lain. Sehingga meninggalkan belajar tentang perkara dalil pada sifat wajib, mustahil dan harus. Jangan main-main ni. Dan fikir bicara jika ada ia daripada ahli di mana. Kalau kata ustaz tu kena dalam sikit lah cerita dia. Kita orang awam paling kurang kena belajar tahu sikit. Apa dah? Contoh kalau ambil kat sini. Contoh apa? Dikehendaki dengan dalil itu dalil ijmali. Ijmali apa? Iaitu dalil yang lemah, yang ringkas. Sikit je tak banyak. Ringkas je. Contoh orang tanya gini. Ni sebut kat sini. Kalau tanya kita. Apa dalil Allah Ta'ala wujud? Apa dalil ni? Kata dah buka kitab dah sebenarnya. Apa dalil Allah Ta'ala wujud? Ingat tak? Alam ini. Jawab apa? Alam ini. Lepas tak? Sikit lagi. Nak lepas sikit lagi. Dengar ni. Tambah sikit. Kenapa kita kata alam ini dalil wujudnya Allah? Kenapa kita kata alam ini wujudnya Allah? Kenapa? Kenapa kita kata alam ini dalil wujudnya Allah? Kerana setiap yang ada pasti ada yang mengadakannya. Setiap yang wujud pasti ada yang menciptakannya. Siapa yang cipta tu? Allah. Lepas. Senang susah? Senang je berkata susah belajar. Rupanya belajar tauhid senang je, tak susah. Itu dalil wujud. Dalil kidam. Pening lah. Jangan risau, senang je, nanti kita belajar. Jangan risau, kita belajar. Nanti kita masuk bila? Muka surat 5 nanti kita akan belajar kidam. Ada 4 baris pada bawah. Kedua kidam. Nanti kita belajar. Dia muka surat 5 tak lama dah, dalam 5 tahun je lagi. Satu muka setahun, dah sebulan sekali kan. Gitu lah cerita dah. Dia kurang tak apa lah, lagi mana lah. Okay, cukup dulu Cukup, tak sempat nak buka Kifatul Muhtaj pula. Tak apa dah, nanti lah boleh lah. Okay? Dah nak go awal, macam mana cakap? Adjust sikit. Jangan. Saya qamak dah tu. Dia nak azan macam ni. Boleh ya? Kita ambil sampai habis azan tu saya balik. Saya kena gerak dulu. Boleh? Boleh tak? Minta izin. Boleh? Nak buka apa? Yang mana? Yang Isra Mi'raj ke? Yang ni? Banyak pula nak buka. Sifat 20 dulu. Sifat 20 dulu. Nak mana? Kidam. Kidam mati ya. Tajuk lagi. Seslu lah. Muka surat depan tak habis gini. Baru tajuk kita. Tapi nak bagi tu saya cerita tadi. Pentingnya belajar tauhid. Ni kalau boleh.
Kalau boleh guru tauhid lebih sikit kan? Tak apa, kitab lain-lain. Tak apa. Ni apa kitab tauhid kat sini ngajar? Selain saya. Oh tak ada. 10 sekali je tauhid. Oh lain macam. Kena ejah. Kalau boleh ejah sikit kan? Lebih sikit. Tak salah lain tak apa. Tak masalah. Cuma cerita dia kena lebih tauhid sikit. Rugi kata lebih tauhid. Sebab utama fardu ain. Faham tak ni? Ni. Ejah bukan kata apa. Ni kata guru saya lah. Benda ni benda penting. Tahu kan kita main-main. Betul tak? Ejah insyaAllah. Benda boleh ejah. InsyaAllah benda boleh ejah jangan main-main. Okey. Jadi cerita tak sikit yang bertambah sikit dalam ni. Sikit Jadi cerita dia kita mazhab tauhid, mazhab apa? Mazhab Imam Al-Asy'ari dan Maturidi. Kita Maturidi tak? Yang doa tu setiap hari Jumaat. Bukan Asy'ari kan, ya Allah peliharalah kami dalam akidah ahli sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Betul? Cantik tahu. Dengar tak Mas Iman cakap tu? Ke khusyuk sangat. Jangan khusyuk sangat. Jangan khusyuk sangat. Dia dengar betul. Itu ada perkataan al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dah dua-dua. Bukan kita kata kita Asy'ariyah je ke? Macam mana dua pula? Macam mana jawab lah? Jawapan dia, kita berpegang dengan akidah Al-Asy'ariyah tetapi meraihkan pandangan Maturidi. Sebenarnya kita Asy'ariyah lagi beruntung. Sebab apa? Kita sebenarnya bukan belajar 20 sifat. 13 je. Asy'ariyah ni 13 sifat je. Maturidi yang 20 sifat. Sikit ke banyak? Tak banyak Jadi kita belajar sifat 20, kita namakan sifat 20, tapi sebenarnya pada Al-Asy'ariyah 13 sifat saja. Wujud, qidam, baqa', mukhalafatu ta'ala lil hawadits, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Tu je. Lepas tu yang kaunuhu tu tambahan pada Maturidi. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. 7 lagi tu, itu tambahan pada Maturidi. Faham tak ni? Jadi kalau 13 dah settle dah. Sikit ke banyak? Sikit je. Cuma dia nak faham tu lama sikit. Tapi tak banyak sebenarnya. InsyaAllah. Faham ni pegang teguh insyaAllah. Luar biasa. Boleh? Boleh? Gitu cerita dia. Okey. Ni cukup dulu. Tanya ada soalan. Ada soalan tak sebelum kita nak settle? Ni ada tanya ni, macam mana status solat kalau tak kenal Allah? Wih, dia macam soalan ni. Follow dulu. Okey. Dia kata ada jawapan di sini. Ada buka kitab ni. Ada tanya boleh jawab sikit. Dah tanya. Kat sini tak nak tanya, dalam ni tanya. Bolehlah kita. Dia kata apa status solat kalau tak kenal Allah? Ni ambil sini. Muka surat 4. Buka muka surat 4, tepi tu. Kita jawab pun dengan kitab. Yang risau. Qauluhu, mengenal ia akan Allah Ta'ala. Artinya, kerana bahawasanya mengenalkan dia, Allah, itu tempat hantaran segala perkara yang dituntuti daripada hamba. Maka tiada, dengan betul-betul, tiada sah sesuatu yang wajib, contohnya solat. Tiada sah sesuatu yang wajib dan yang sunat, melainkan kemudian daripada mengenalkan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas tak jawapan ini? Jelas tak jelas ni? Jelas lah. Sekarang baca balik, dengar balik. Baca sekali lagi, dengar betul-betul. Qauluhu, mengenal ia akan Allah Ta'ala. Artinya kerana bahawasa mengenal dia Allah itu tempat hantaran segala perkara yang dituntuti daripada hamba. Contoh gini. Ibadat cerita dia. Ibadat itu ada nilai jika kita betul ilmu tauhid, iaitu mengenal akan Allah. Orang bukan Islam, dia derma 1 juta buat masjid.
kata ke masjid ni contoh. Dapat pahala tak? Tak dapat pahala. Kenapa tak dapat pahala? Sebab dia tak kenal Allah. Nak dapat pahala itu tempat dia adalah bila kita kenal Allah. Buat segala apa ibadat, khusus dalam solat pun sama. Kan? Solat pun sama. Tak kenal Allah, maka mana tempat hantaran ibadat kita? Nak hantar ke siapa? Kenapa? Macam Syiah. Syiah dia ngaku ada Allah. Dia ngaku ada Allah. Tapi akidah dia salah. Akidah sesat. Sebab apa? Dia kata Allah tersilap beri wahyu. Patut beri dekat Ali. Tapi terbahagi dekat Muhammad. Oh, susah. Dia apa? Dia tak kenal maksudnya. Dia kata apa? Sebab apa? Sepatutnya pada Ali. Tapi Allah tersilap beri. Maksudnya, dia memahami Allah itu ada sifat lemah. Dia kata Allah itu jahil, tak tahu nak bagi siapa. Bila macam tu, sabit macam tu, maka boleh jatuh kufur. Walaupun yang lain mungkin betul pada pegangan mereka. Tapi walaupun dengan satu perkara saja, silap pada mengenal Allah, maka tiada nilai di sisi Allah. Faham tak ni? Sebab itu kena belajar sifat 20 supaya satu-satu kita faham betul-betul. Tu penting. Rasa penting tak belajar sifat 20? Penting. Dah cukup dulu. Bagi rasa penting contohlah. Balik ni baca sedih. Sebelum baca boleh baca sedih, tak masalah. Senang je. Imam ada? Imam. Tolong. Imam? Insya-Allah. Bila ada tak masalah. Boleh semua. Wallahu a'lam bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa taqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ghadaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau ada soalan tauhid boleh tulis kat kertas apa? Kalau malu nak ke kertas, minggu depan kalau nak tu beri je. Kita boleh jawab insya-Allah Wallahu alam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah.